Salam sejahtera saudara, anda bersama saya Nur Helmi Hakim dan malam ini kami bawakan laporan-laporan menyeluruh Pesta Demokrasi Pilihan Raya Umum ke-15 Malaysia PRU15. Pilihan Raya Malaysia yang berjalan sengit kini memasuki tahap proses kiraan undi dan belum jelas siapa yang akan bentuk kerajaan. Proses pengundian umumnya berjalan lancar tanpa sebarang provokasi siang tadi dengan kadar pengundi mencecah lebih 70% hingga 4 petang tadi. Dan sejumlah pekerja Malaysia di Singapura bergegas pulang ke Malaysia pada saat-saat akhir hari ini untuk mengundi. Proses pengiraan undi sedang giat dijalankan di seluruh Malaysia sekarang ini dalam pilihan raya yang terlalu sengit. Belum dapat dipastikan lagi buat masa ini perikatan mana yang akan muncul sebagai pemenang langsung bagi membentuk kerajaan baru. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia menyatakan jumlah yang keluar mengundi kali ini mencecah paras 70% pada 4 petang tadi. Pada PRU 2018, kadar keseluruhannya ialah 82.3%. Proses pengundian berjalan lancar dengan banyak pusat mengundi sesak pada sebelah pagi apabila orang ramai memilih untuk mengundi di sebelah pagi selain ramai yang hadir tidak mengikut masa mengundi yang diberikan. Polis Malaysia menyatakan tiada laporan mengenai insiden buruk atau provokasi semasa proses mengundi kecuali rungutan tempoh menunggu yang begitu lama untuk mengundi iaitu sehingga lebih 2 jam. Polis mengesahkan 3 orang pengundi meninggal dunia ketika menunggu giliran untuk mengundi. Dalam pada itu, menjelang pengundian hari ini, seorang calon pilihan raya meninggal dunia pada jam 3.30 pagi tadi. Allahyarham Muhammad Yunus Ramli ialah calon Perikatan Nasional bagi Dewan Undangan Negeri Tioman. Akibatnya proses pengundian bagi kerusi DUN Tioman itu dibatalkan dan ditangguh hingga ke 7 Disember nanti. Lebih 20.8 juta layak mengundi hari ini termasuk 1.4 juta pengundi yang berusia antara 18 hingga 20 tahun. Secara keseluruhannya, jumlah rekod sekitar 950 calon bertanding bagi merebut 221 kerusi parlimen dan 111 kerusi diperlukan untuk majoriti mudah bagi membentuk kerajaan baru. Ini selain 116 kerusi Dewan Undangan Negeri bagi Perak, Perlis dan Pahang. Calon-calon Perdana Menteri ketiga-tiga perikatan utama yang bersaing dalam PRU15 kali ini keluar mengundi awal pagi tadi. Perdana Menteri sementara Ismail Sabri Yaakob yang menjadi poster boy BN mengundi di Pahang bagi mempertahankan kerusi Parlimen Bera. PM Ismail berura-ura untuk menambah kelebihan 2,000 undi yang diperolehinya di Bera dalam pilihan raya pada 2018. Bera menyaksikan persaingan 3 penjuru. Di Permatang Pauh, Pulau Pinang, pengurusi Pakatan Harapan PH Anwar Ibrahim tiba untuk mengundi di kerusi parlimen yang pernah dipegangnya sejak 1982. Permatang Pauh yang menjadi kubu kuat Parti Keadilan Rakyat PKR menyaksikan persaingan 4 penjuru antara BN, PH, PN dan GTA. Namun kali ini anak Anwar, Nurul Izzah, akan mempertahankan kerusi parlimen yang sudah dipegang keluarganya berdekad lamanya. Menurut Encik Anwar, beliau berasa optimistik tentang sokongan terhadapnya. Di Muar Johor, pengurusi PN Muhyiddin Yassin yang juga mantan PM menjalankan tanggungjawab bersama isterinya. Encik Muhyiddin bagaimanapun mempertahankan kerusi Parlimen Pagoh di Johor juga. Kerusi Parlimen Muar ini dipertahankan Ketua Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang turut ditandingi para calon dari BN dan PN. Kita ke Selangor pula untuk dapatkan perkembangan terkini di Markas Pakatan Harapan PH. Koresponden Afifah Arifin dengan laporan berikut.
Dapatkah Pakatan Harapan mengulangi kejayaannya pada 2018? Itulah soalan perdana dalam PRU15 ini. Semangat dan sentimen di kem PH pada hari mengundi nampak positif. Kali ini PH bertanding untuk 212 daripada 221 kerusi federal. 55 kerusi berada dalam kubu kuat mereka. 33 kerusi lagi PH berhempas pulas untuk merampas kembali setelah pembelotan di kalangan ahli parlimen mereka dalam langkah Sheraton 2 tahun lalu. Bagi Anwar Ibrahim, pengurusi PH, mungkin ini kesempatan terakhir untuk menyandang jawatan Perdana Menteri. Beliau bertanding di kawasan panas Tambun di Perak sekaligus ingin merampas negeri tersebut dan menjadikan ia sebahagian dari koridor PH yang meliputi Selangor, Negeri Sembilan dan Penang. Para pengamat mengatakan peratusan pengundi yang tinggi memilhak kepada parti pembangkang. Namun banyak lagi faktor yang menentukan keputusan dan kesudahan. Persaingan berbilang penjuru dan hampir 6 juta pengundi baru berupaya mengubah impian kemenangan menjadi kekecewaan. Afifah Arifin untuk Berita Media Corp di Markas Pakatan Harapan, Selangor. Bagi mengelakkan ditimpa hujan pada sebelah petang, ramai pengundi di Perak sebaliknya memilih untuk melaksanakan tanggungjawab mereka itu pada pagi hari. Dalam masa 5 jam pertama pusat mengundi dibuka, hampir separuh daripada lebih 2 juta pengundi di Perak sudah pun mengundi. Semasa ditemui pihak media dalam lawatannya ke pusat mengundi di daerah Manjoy, calon Perikatan Nasional Ahmad Faizal Azumu berkata, peratusan pengundi yang tinggi itu sesuatu yang baik bagi Malaysia. Saya juga gembira melihatkan turnout so far is quite good. Banyak saluran yang perlu beratur panjang and I can see above 18 which is very encouraging yang keluar mengundi for the first time. Met them and nampak semua bersemangat. This is a good sign for Malaysia. Namun itu juga menyebabkan barisan panjang pengundi yang menunggu giliran ke kotak undi. Ada yang perlu menunggu sehingga berjam-jam lamanya. Pengurusi PH dan juga calon di Tambun, Anwar Ibrahim pula berkata, beliau dimaklumkan ia juga disebabkan oleh beberapa masalah teknikal. Peringkat awal tadi ada masalah dari segi akses internet SPR, tapi saya difahamkan ini dah dibetulkan. Jadi dalam sejam itu memang menimbulkan banyak kesulitan. Tapi saya lihat di beberapa saluran tadi dengan sudah semula memang terlalu lama, 2 jam untuk queue sekadar nak pergi mengundi. Proses penyeraan undi kini sudah bermula dengan peti-peti undi dibawa ke Pusat Penyeraan Undi Merata Negara. Kita bersama Izwan Uthman di Gombak, Selangor bagi perkembangan kiraan undi di sana. Izwan, bagaimanakah keadaannya di Pusat Penyeraan Undi di sana ya Izwan? Ya Hakim, saya sekarang berada di pusat penjumlahan undi rasmi bagi kerusi Parlimen Gombak, iaitu antara kerusi Parlimen yang paling panas dalam saingan PRU kali ini. Dan kalau kita lihat di belakang saya ini, peti-peti undi sedang dibawa masuk secara beransur-ansur dan cuaca hujan lebat di luar sana yang sedang membasahi tanah Selangor ini melengahkan lagi proses untuk membawa peti-peti undi dan kertas-kertas undi masuk ke pusat penjumlahan ini. Dan kalau kita lihat di carta belakang saya ini pula yang dikemaskinikan secara langsung, calon Perikatan Nasional tu Datuk Seri Azmin Ali sedang mendahului dengan 90 undi, dan ini baru sahaja daripada 4 peti undi yang sudah pun dikira. Namun masih terlalu awal untuk menentukan rentak perlawanan kerana masih banyak lagi, iaitu sekitar 300 lebih lagi peti undi yang belum dikira setakat ini. Dan di Gombak ini lebih 206,000 pengundi yang layak untuk mengundi bagi menentukan siapakah wakil rakyat mereka di Gombak ini. Jadi Izwan, peluang siapakah yang mungkin lebih cerah bagi kerusi panas di Gombak ya Izwan? Ya Hakim, kalau kita lihat di Gombak ini, walaupun ia menyaksikan pertandingan ataupun pertembungan 5 penjuru, ia sebenarnya lebih tertumpu kepada pertembungan antara penyandangnya Azmin Ali yang bertembung dengan
anak didiknya dalam bidang politik iaitu Amiruddin Syari yang juga Menteri Besar bagi Selangor ini. Dalam PRU sebelum ini iaitu PRU ke-14, Encik Azmin Ali yang ketika itu bertanding di bawah tiket Pakatan Harapan berjaya menawan kerusi Parlimen Gombak ini dengan majoriti undi 50,000, hampir 50,000 undi. Namun bagaimanapun dalam PRU kali ini, para penduduk di Gombak akan menentukan sama ada kesetiaan mereka itu terletak kepada calon ataupun kepada parti. Ada penduduk yang ditemui berkata mereka lebih mengenali dengan Encik Azmin kerana beliau sememangnya sudah pun menjadi wakil rakyat di kawasan ini selama 3 penggal. Namun ada yang kurang senang dengan hakikat bahawa beliau merupakan antara dalang utama di sebalik langkah Sheraton. Dan kalau kita lihat sebentar atau pagi tadi selepas mengundi ketika beliau bercakap dengan media tempatan, Encik Azmin berkata bahawa beliau yakin dapat mempertahankan kerusinya di Gombak ini. Ya, terima kasih Izwan yang kini berada di Gombak, Selangor. Seterusnya, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR berkongsi rasa puas hati dengan proses mengundi yang rata-rata lancar di Kelantan hari ini. Wartawan Ruzaini Rashid melaporkan proses pengundian di Kelantan siang tadi. Maktab Sultan Ismail di Kota Baru, Kelantan ini membuka pintu kepada para pengundi tepat pukul 8 pagi tadi. Maktab ini adalah antara 33 pusat pengundian bagi kerusi Parlimen Kota Baru. Dan walaupun hujan turun seketika pada sebelah pagi, para pengundi yang ditemui berpuas hati dengan proses pengundiannya lancar. Rasa excited and also macam proud of Malaysian and I baru sampai actually, baru landing terus datang mengundi. Tengok cuaca pun belum lagi start hujan jadi itulah proses pengundian pun berjalan lancar. Pusat pengundian ini menyediakan tempat untuk lebih 3,000 pengundi bagi memilih 6 calon yang bertanding di Kota Baru. Para calon terdiri daripada Parti Islam Se-Malaysia PAS, Pakatan Harapan PH, Barisan Nasional BN, Parti Rakyat Malaysia, Parti Putra dan seorang calon bebas. Penyandang kerusi Parlimen Kota Baru adalah Taqiyuddin Hassan, iaitu Menteri Tenaga dan Sumber Asli Malaysia yang menang dalam PRU 14 yang lalu dengan majoriti hampir 6,000 undi. Penduduk Kelantan yang keluar ke kota undi hari ini juga meluahkan harapan mereka bagi 5 tahun akan datang. Harapan agar kerajaan lebih baik daripada sebelum ni, prihatin terhadap rakyat dan ekonomi dan segala-galanya mengenai negara kita. Mungkin hasrat seluruh rakyat untuk melihat satu kerajaan yang stabil dan mungkin isu-isu ekonomi itu dapat diselesaikanlah untuk 5 tahun yang akan datang. Secara keseluruhannya, 14 kerusi Parlimen Persekutuan menjadi rebutan di negeri Kelantan. Saudara, di Dewan Jubli Perak Kota Baru inilah yang mana proses penjumlahan rasmi undi bagi kerusi Parlimen Kota Baru sedang dijalankan. Sebilangan kertas-kertas undi daripada 33 pusat pengundian telah selamat dibawa masuk sejak 6.45 minit petang tadi. Saya dikabarkan keputusan bagi kerusi Parlimen Kota Baru ini hanya boleh diketahui sekitar lewat malam atau mungkin dini hari esok. Setakat tengah hari tadi, lebih separuh daripada pengundi di negeri Kelantan sudah keluar mengundi dan jumlah itu selaras dengan jumlah keseluruhan peringkat nasional di negara ini. Ini menandakan sesuatu yang positif, memandangkan jumlah pengundi keseluruhan di Malaysia kali ini lebih besar dengan penambahan pengundi muda serta proses pendaftaran automatik yang dilaksanakan bagi PRU 15. Dalam pada itu, saya juga difahamkan para penyokong parti-parti yang bertanding sudah berkumpul di luar Dewan ini sejak pukul 7.30 minit malam lagi dan masing-masing datang lengkap dengan bendera dan spanduk menunjukkan keyakinan mereka memenangi kerusi Parlimen Kota Baru. Sekian saudara daripada saya, Ruzaini Rashid, Berita Mediacorp di Kelantan. Saudara, selepas ini kami bawakan mengapa 11 pusat mengundi di Sarawak digantung siang tadi. Dan juga analisis mengenai siapa sebenarnya kingmaker dalam PRU 15 ini. Selamat bertemu kembali.
Pengundian di 11 pusat mengundi di kawasan undi Parlimen di Baram, Sarawak digantung siang tadi kerana keadaan cuaca yang tidak baik sehingga menyebabkan para petugas tidak dapat sampai ke tempat bertugas menerusi jalan udara, darat dan air. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR sebaliknya akan mengumumkan tarikh pengundian yang baru kelak. Awal dari itu, para pengundi di 4 pusat mengundi di Limbang dan Baram berjaya mengharungi banjir untuk ke kota undi. Saudara, ramai warga Malaysia terpaksa menunggu hingga saat-saat akhir untuk pulang ke Malaysia untuk mengundi. Tinjauan kami pagi tadi mendapati ramai yang perlu pulang segera ke Singapura selepas mengundi kerana tugas. Kesemua tiket perkhidmatan kereta api ke Johor Bahru pada hari ini habis ditempah. Tinjauan pihak kami di Pusat Pemeriksaan Kereta Api Woodlands sekitar 8 pagi tadi mendapati sebilangan besar penumpangnya adalah warga Malaysia yang mahu pergi mengundi. Baru dapat balik. Sebetulnya saya semalam tu yang dua dari lepas dah nak balik, tapi dia tak bagi, banyak sangat yang nak balik. Tak ada yang lain tak dapat kerja lah. Tak ada yang lain yang ganti. Saya undi sebab dia punya ada time sampai 12 sampai pukul 2. Jadi mungkin sempat lah. Daripada CIQ tu kalau saya balik ke rumah saya lebih kurang 10 minit dah sampai rumah dah. So saya pun mengundi dalam kawasan-kawasan area perumahan saya. Hujan yang turun dari pagi lagi tidak menjejas rakyat Malaysia di Singapura yang ingin pulang ke negara untuk melaksanakan tanggungjawab dan mengundi bagi PRU15. Namun sejak pagi lagi juga sudah terlihat arus demi arus rakyat Malaysia yang sudah pulang ke sini sebelum jam 8 pagi, iaitu waktu terawal untuk mengundi di kebanyakan negeri Malaysia. Jadi sudah menjadi hakikat bahawa pembentukan kerajaan Malaysia kali ini tidak akan mendapat undian sepenuhnya rakyat Malaysia. So kalau saya daftar pun memang saya dapat KL. Jauh bang, nanti pergi balik. Satu hari juga dapat cuti punya. Hati sakit juga tapi tak dapat cuti. Apa nak buat? Kalau undi boleh taruh JB, boleh lah. Tak boleh kalau susah juga. Namun bagi sesetengah rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura, mereka berasa lega kerana dapat melaksanakan tanggungjawab mereka untuk mengundi. Singapura punya bos panggil kita mesti nak undi terus balik kerja. Hati saya memang senang lah, macam very happy. Untuk Malaysia kan masa depan lagi bagus. Exciting lah sebab nak tahu apa outcome negara Malaysia ni macam mana kan. So saya mengharapkan PRU 15 tahun ni dapat mengubah nasib majoriti rakyat Malaysia lah. Terdapat 8 perkhidmatan kereta api dari Singapura sehingga jam 5.30 petang tadi. Dalam penantian menunggu keputusan PRU15, apakah yang boleh kita jangkakan malam ini dan pada hari-hari seterusnya? Dengan jumlah tinggi rakyat Malaysia yang sudah keluar mengundi, siapakah yang akan menjadi faktor penentu ataupun kingmaker bagi PRU15 kali ini? Kami dapatkan pendapat penganalisis Halmi Azri dari Badan Pemikir Ideas. Dengan adanya lebih banyak pilihan parti, pelbagai manifesto yang berbeza serta para pengundi yang lebih celik politik, penganalisis Unit Tadbir Urus Demokrasi Ideas Halmi Azri berpendapat agak sukar untuk mana-mana perikatan memperolehi majoriti mudah bagi membentuk kerajaan. Juga kita akan nampak beberapa hari yang berikutnya, iaitu pada hari Ahad, Isnin, Selasa dan selanjutnya akan berlaku pelbagai perbincangan di balik takbir di antara parti-parti pemimpin parti-parti politik di tanah Malaysia ini, dan ini akan menyebabkan kompromi berlaku di antara mereka, dan kita dapat juga barangkali melihat berlakunya situasi di mana MOU 2.0 berlaku. Memorandum of Understanding, persefahaman di antara blok-blok yang terbesar untuk berbincang dan membentuk kerajaan. Penentu yang terakhir sudah pasti adalah di pihak istana, dan juga siapa yang pemimpin yang dapat memenuhi kehendak ataupun berjaya memujuk parti-parti daripada Sabah dan Sarawak untuk bersama dalam kerajaan yang boleh dikatakan sebagai kerajaan campuran ini, untuk mengelakkan situasi hang parlimen. Lantaran itu, parti-parti politik Sabah Sarawak menurut Encik Halmi memainkan peranan utama dan boleh dianggap sebagai ringmaker dalam pembentukan kerajaan persekutuan selepas hari mengundi. Jadi siapakah golongan penentu utama lain dalam PRU Malaysia kali ini? Undi anak muda sangat penting lantaran mempunyai pertambahan
hampir 2 juta pengundi yang baru. Itu menyebabkan penting undi anak muda dalam menentukan keberhasilan impak pada pilihan raya kali ini, kerana rata-ratanya mereka belum mempunyai ketetapan ataupun yang dikatakan sebagai pengundi atas pagar. Di samping faktor undi anak muda, terdapat juga 5 juta pengundi baru yang didaftarkan secara automatik dan ini membentuk peningkatan hampir 50% dalam jumlah pengundi berbanding pilihan raya pada 2018. Dan saudara, sekian berita untuk malam ini. Salam hormat.